Selamat sejahtera, nama saya ialah Niranjini Rajakumarin dan hari ini saya akan membentangkan tentang pelatihan industri saya yang saya menjalankan di Sri Iswari Mills Sdn Bhd. Jadi, sedikit butiran tentang latihan industri saya. Tempoh latihan industri saya adalah daripada 16 Mac 2020 hingga 26 Jun 2020. Tetapi tempoh ini telah menjadi kurang sedikit kerana saya telah mengikut peraturan Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 bulan. Dan lokasi bagi syarikat Sri Iswari Mills Sdn Bhd adalah di nombor 15 Jalan Anggerik Mokhara 31/62 Kota Kemuning 40460 Shah Alam. Waktu bekerja saya adalah Isnin hingga Jumaat iaitu dari 8 pagi hingga 5 petang dan Sabtu adalah alternatif. Pengarah syarikat saya adalah Encik Sarandalinggam dan penyelia luar saya bagi latihan industri ialah Encik Satish Sarandalinggam iaitu pengurus kilang tersebut. Dan bahagian yang ditugaskan untuk saya adalah sebagai Quality Control Operator iaitu QC Assistant. Sedikit pengenalan tentang syarikat saya. Syarikat Sri Iswari Mills Sdn Bhd adalah merupakan kilang memproses tepung dan rempah. Ia didirikan pada tahun 1955 oleh S. Subramaniam dan ia mengukuskan dalam pembuatan pelbagai redi masalah, rempah ratus, tepung kosmetik dengan 4 jenama iaitu Iswari, Nandi, Megawit dan Latas. Penghasilan dan pembungkusan dijalankan untuk sebanyak 200 produk ke atas dan keutamaan teknologi bagi syarikat ini adalah milling. Banyak pengeluaran produk adalah dijalankan bagi jenama Jahil, Hero, Mega dan juga Transel. Dan sijil pengiktirafan bagi syarikat ini adalah Halal Jakim, HACCP dan Mesti. Jadi, misi bagi syarikat ini adalah peningkatan kualiti, perniagaan dan sosial yang boleh dipercayai. Manakala visi syarikat ini adalah menjamin kualiti produk. Terdapat 3 objektif bagi syarikat ini. Pertamanya ialah penerapan proses pembuatan yang bersih, ketegasan terhadap kebersihan diri dan memastikan standard kebersihan yang tinggi di premis ini. Seterusnya, produk yang dihasilkan dalam syarikat ini adalah 200 dan ke atas. Tetapi, antara produk utama yang dihasilkan dalam syarikat ini adalah tepung atap, iaitu atap flour, dan juga serbuk cili powder, iaitu daripada cili paidagi, cili secinta dan juga cili itu. Terdapat juga produk lain seperti biryani masala, jemuju, rempah ratus dan lain-lain lagi. Seterusnya, tugasan. Tugasan yang diberikan oleh saya adalah pertamanya adalah pemeriksaan kebersihan diri. Ini di mana saya ditugaskan untuk setiap pagi memeriksa kebersihan diri untuk setiap pekerja yang bekerja di syarikat ini. Setiap pagi saya akan memeriksa suhu badan mereka, memeriksa kebersihan diri mereka manakala mereka memakai pakaian yang bersih, memakai kasut dan juga memeriksa kuku mereka ada bersih. Dan saya juga akan memeriksa adakah mereka mematuhi peraturan iaitu memakai mask, glove dan juga hairnet. Seterusnya, saya akan membuat pemeriksaan kawasan pengeluaran iaitu saya akan memeriksa production area di mana saya ditugaskan untuk memeriksa kebersihan persekitaran kilang dan saya juga akan memeriksa produk kualiti di mana saya akan memeriksa adakah label yang ada pada produk tersebut sama dengan produk yang ada dalam packaging tersebut. Dan saya juga akan memastikan produk yang ada dalam plastik tersebut adalah berkualiti dan sangat selamat untuk digunakan untuk pengguna dan tidak mempunyai apa-apa bahan
foreign material. Dan saya juga akan memastikan tempoh keliputan di belakang plastik itu mengikut tempoh yang betul. Hal ini kerana sesetengah produk seperti serbuk cili adalah mempunyai tempoh keliputan sebanyak 9 bulan, dan manakala kekacang semua mempunyai tempoh keliputan sebanyak 8 bulan sahaja. Seterusnya, saya juga ditugaskan untuk menjalankan moisture test, iaitu kita setiap hari produk yang dijalankan, kita akan mengambil sampel. Seperti contoh itu kacang hijau, kita akan mengambil sampel dalam plastik kecil dan kita akan memberikan nama, batch nombor dan tarikh yang dihasilkan. Selepas itu kita akan mengambil sampel itu, hancurkan dan melakukan ujian kelembapan menggunakan moisture analyzer, dan kita akan menggunakan suhu yang berbeza untuk produk yang berbeza. Seperti untuk asam keping, kerana kelembapan asam keping adalah tinggi, jadi kita akan menggunakan suhu yang tinggi. Dan hasil daripada kelembapan ini, hasilnya perlu mengikut produk spesifikasi. Seterusnya, pemeriksaan bahan mentah. Saya akan memeriksa setiap bahan mentah yang diterima. Saya akan memeriksa kuantiti dia betul dengan menimbangnya, dan saya juga akan memeriksa kualiti dia adakah baik dengan memeriksa dan memastikan tiada bahan foreign material dalam barang tersebut. Dan saya juga akan mengambil sedikit sampel untuk menentukan kelembapan barang tersebut. Saya juga akan merekodkan data mengenai incoming material dan retain sampel, dan saya juga akan membuat dokumentasi dan Certificate of Analysis COA bagi pelanggan kita. Seterusnya, refleksi. Apa yang saya mempelajari daripada latihan industri ini? Saya mempelajari dan saya menjadi sangat disiplin dan menghargai masa, mempelajari pelbagai jenis mesin yang berskala besar, dan mempelajari kaedah pemprosesan yang betul dan mengetahui kepentingan sesuatu proses itu perlu dijalankan dengan betul dan mengikut kriteria tertentu. Dan mendapat didikan tentang kebersihan diri mengikut BPE dan juga kebersihan persekitaran. Saya juga mempelajari penyediaan dokumentasi dan mengetahui situasi semasa audit dilaksanakan. Hal ini kerana semasa saya menjalani latihan industri, audit siring telah dijalankan. Saya juga mempelajari ilmu baru yang menyediakan saya untuk alam pekerjaan yang sebenar. Terdapat juga sedikit masalah yang saya menghadapi semasa menjalani latihan industri. Antaranya ialah kekangan dari segi komunikasi kerana terdapat language barrier antara pekerja-pekerja asing dan saya. Hal ini kerana penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang lemah dalam kalangan pelajar menyebabkan sukar bagi saya untuk berkomunikasi dan memberi instruksi kepada mereka. Seterusnya adalah bagi persiapan audit rekod. Operasi tidak mempunyai sistem dokumentasi yang lengkap dan baik. Hal ini menyebabkan dokumen perlu dikemas kini mengikut data sekarang dan ada sedikit dokumen yang perlu dibuat semula. Seterusnya, kesimpulannya, banyak manfaat yang diperolehi dan saya mempelajari banyak ilmu baru serta mendapat banyak pengalaman dari latihan industri ini. Saya berpeluang untuk mengaplikasikan teori sains makanan secara praktikal dalam industri makanan, dan saya juga menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Latihan industri ini telah mendedahkan saya kepada situasi bekerja di alam pekerjaan yang sebenar dan membantu menjadi mahir dan bijak mengendalikan masalah semasa bekerja. Ia juga menyediakan saya untuk memulakan alam pekerjaan yang sebenar sebagai seorang saintis makanan pada masa hadapan nanti. Akhirnya, saranan bagi syarikat ini adalah pekerja asing perlu diberi latihan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Hal ini akan meningkatkan komunikasi dan supaya mesej boleh disampaikan dengan lebih senang. Sistem dokumentasi perlu diubah supaya menjadi lebih teratur dan dokumen perlu dikemas kini pada masa ke masa.
dan menubuhkan bahagian Art Research dan Development untuk membincangkan pelan pembaruan produk dan membangunkan hal ini dapat membangunkan produk baru pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.